Nah, tu. Jadi ingatnya jangan masuk dalam rumah. Kalau pergi anjing jangan masuk dalam rumah, dalam masuk bawah rumah. Karena apa? Karena apabila anjing duduk dalam rumah ataupun duduk bawah rumah, maka malaikat tak masuk dalam rumah kita. Sama juga dengan kita letak gambar dalam rumah kita, malaikat tak masuk. Ni barang hak malaikat tak masuk. Sebab tu kita lah ni susah nak bentuk jiwa orang kita ni, nak wi gajeng, nak wi seronok, nak wi zuk. Susah. Kenapa? Kita banyak bawa gambar masuk dalam rumah. Nah, banyak bawa masuk gambar dalam rumah. Iaitu kalau dulu kita gambar hak tepek kat dinding tu, lah ni hak sekali-sekala tu kita masuk gambar dalam rumah. Melalui apa dia panggil? Tarotat TV. Nah, gambar masuk dalam rumah. Masa tarotat kita pasal tu, malaikat hulur tu baik. Malaikat ada sekor dua kat tu, sorang dua kat tu. Bahkan hulur tu baik daripada rumah kita. Sebab tu kita apabila tengok tarotat tu seronok lah. Ya, syaitan duk penuh dalam rumah kita. Syaitan tu duk penuh dalam rumah. Tak ada apa-apa dia semua jadi kali ni sedap kat aku kali ni. Malaikat tak ada dah, aku sorang yang boleh meretah dalam rumah ni. Tu dia. Sebab tu perlu juga kita, memang kita tidak nak menetekan tarotat, kerana tarotat tu ada faedahnya. Dengar berita, tengok ada umat Islam dalam dunia. Tapi kalau terlajar pergi tengok filem-filem khoya, filem apa dia katung-katung, tu orang panggil katanya kita sendiri menghalau malaikat daripada rumah kita. Kita hamat malaikat tu baik. Faham pula hamat malaikat tu baik, orang yang nak bawa akan denyuk hati kita tu untuk nak buat kebaikan tu tak ada. Serah pada diri kita sendiri. Tu dia selalulah. Innan nafsal ammaratun bisu'. Serah diri kita, diri tu sangat suruh benda jahat. Kerja diri kita ni, nafsu kita ni untuk benda jahat. Kalau tak ada orang duk kocok dia, duk heret dia, dia pergi kok jahat. Banyak, sebab tu lah orang banyak nak buat benda jahat, berdeki kat orang, gapo dia dalam rumah. Lah ni dia jadi rumah soleh susah nak cari. Hari ni payah nak cari. Tu. Boleh pakai tarotat, bukan salah kita pakai tarotat. Tetapi kena kawal. Kawal betul. Kalau kita gok kawal beli tarotat boleh masuk dalam rumah. Kalau tak gok nak kawal, lebih baik jangan ada. Ada juga orang kita buat alasan susah kita tak ada tarotat, anak-anak nak tengok kena pergi rumah orang. Baik pergi rumah orang, syaitan pergi rumah demo tu, tak mari syaitan rumah kita tu. Lebih baik gitu. Dan kalau boleh kita sekatkan anak kita tu. Kalau kita tak boleh kontrol, kita tak boleh kawal dalam rumah kita. Anak kita nak tengok gapo lepas bebas. Kadang-kadang bukan anak pok sendiri ngamuk. Anak lalu tak anda nak buka lagi, pok ngamuk buka lagi dulu dah. Jadi buka sarang syaitan masuk dalam rumah. Kena jaga molek, bukan salahnya tarotat, tapi salahnya tuju penggunaan kita tu. Kita guna tak kena. Baiklah. Yang anjing juga ni pernah datang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dapat masuk syurga kerana anjing. Okey, kita ingat berlaku ada tu. Seorang masuk syurga kerana anjing. Kenapa? Kerana anjing tu dia nak minum air daripada pasir. Rasulullah cerita umat pada masa dulu. Apa dia mengikut kaedah usul fiqh katanya syar'u man qablana syar'un lana. Syariat umat belum pada kita ni menjadi syariat bagi kita. Bagi syariat bagi kita. Mereka dihazaf, dinasahkan oleh syariat kita. Kalau syariat kita tidak nasah, maka syariat umat dulu tu syariat kita juga. Sebab itulah dia cerita syariat Nabi dulu dan sebagainya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan kisah belum pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang daripada dia umat Nabi dulu duk jalan di tengah padang pasir, bertemu dengan anjing duk keliling, duk jelai-jelai lidah tengah waktu tengah hari berdiri, duk keliling telaga. Ada telaga buruk, dia nak pergi jenguk, nak turun minum tak boleh, telaga tu dalam. Maka dia tengok tu, dia lapar. Dia pergi nak ambil pun tak boleh. Maka dia turun-turun dalam telaga tu, cebok air buat naik lagi, minum kepada anjing. Anjing boleh minum air hingga kenyal tu, maka dia pun seronoklah hati boleh minum air kepada anjing, dan dia balik. Nabi kata seorang lelaki itu boleh masuk syurga, sebab utama disebut dalam syurga esok kerana minum air kepada anjing.
Ini nak kata Islam memandai kepada binatang. Nah, bukan menjadi musuh kepada binatang. Jadi Islam dia pegang semua, pokok binatang, bagaimana telah beberapa kali dah nak bercara tentangnya. Islam ada adab dia. Nah, ada adab. Hingga anjing tu yang dikatakan najis dia tu kena basuh 7 kali. Tetapi maknanya dalam kita dengan anjing bukan kata anjing kena katak, kena itu dah. Kita kena bui hormat, bui gapo dia, dan dia tu boleh masuk apa dia tu syurga. Dengan sebab tu pun ada di antara amal soleh yang boleh bawa seorang itu masuk syurga. Dan ada juga seorang yang masuk neraka dengan sebab seekor binatang, iaitunya kucing. Nah, dia nak tinggal ke mana, dia katuk habis rumah dia. Hingga kucing duduk dalam. Makan pun tak makanan tak tinggal. Nah, tinggal lagi berbulan-bulan, klik mari dapat kucing dia mati dalam rumah. Maka seorang itu tu dapat dibawa masuk, seorang perempuan tu dimasukkan dalam neraka kerana tinggal kucing tak pergi makan. Tengok. Tu Islam. Kadang-kadang kerana seekor binatang boleh masuk syurga dan kerana seekor binatang boleh masuk neraka. Sebab tu kita kena ada ni. Tu hak datang mari. Ini kucing mari bercara tentang kucing. Tentang kucing yang kita dah hari ni iaitu hadis yang dibawa iaitu daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala fil hirrati. Nah, dia kata fil hirrati innaha laysat binajisin innama hiya minat tawafin alaikum. Akhrajahu al-arba'ah wa sahhahu Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah. Nah, tengok makna dia di bawah. Dan dari Abu Qatadah atau Abu kita wayak dah boleh baca belakang. Dan dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang kucing. Nah, telah bersabda tentang kucing. Sesungguhnya ia, yakni apa dia, kucing tu tidak najis. Kucing ni tidak najis. Bahkan ia di antara binatang-binatang yang mengelilingi kamu. Dia termasuk di antara binatang-binatang yang mengelilingi kamu. Di antara binatang tawafin alaikum wat tawafat. Nah, wat tawafat. Jadi itulah hadis riwayat imam-imam berempat. Nah, imam hadis maksudnya imam-imam berempat, dan disahkan hadis ni, yakni dikatakan hadis ini sahih oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Kita telah beri dah pengertian apabila Imam Tirmizi kata sahih itu adalah mana, dan Imam Ibnu Khuzaimah kata sahih itu adalah mana. Ulama guna ibarat serupa tapi makna dia lain-lain. Disahkan oleh Imam Tirmizi, makna Imam Tirmizi riwayat hadis ni dalam kitab dia Jami' Tirmizi. Nah, Jami' Tirmizi itu, dan dia kata sebelah belakang kata haza hadisun sahih. Ini hadis sahih. Yang hadis ini Imam Tirmizi mengaku kata hadisnya sahih. Kalau kata disahkan oleh Ibnu Khuzaimah, makna dianya Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis ini dari kitab sahih dia. Nah, dari kitab sahih dia, maka kitab sahih dia tu bukan semua hadis dalam kitab sahih dia tu sahih. Sebab kita telah lepas dah bicara bahawasanya ulama yang berjaya nak hipung hadis sahih belaka duduk dalam sebuah kitab, 2 orang ulama saja yang berjaya. Hak lain tu tak berjaya. Nah, bukan tak berjaya tak boleh langsung, arti tak boleh nombor 1, tak boleh hak first class, tak boleh hak orang kata hak kelas nombor 1. Nah, ada lagi hadis-hadis dhaif, ada hadis hasan, ada lagi. Adapun dalam Bukhari, Sahih Muslim, semuanya hadis sahih. Dan bukan sekadar Imam Tirmizi, dan bukan sekadar Ibnu Khuzaimah, bahkan Imam Al-Bukhari pun mengatakan hadis ini sahih. Ibnu Hibban juga mengatakan hadis ini sahih. Imam Al-Hakim juga mengatakan hadis ini sahih. Imam Ad-Darqutni juga mengatakan hadis ini sahih, dan Imam Al-Uqaili juga mengatakan hadis ini sahih. Artinya kita telah dapat buat keputusan pada hadis ini bahawa hadisnya sahih. Nah, walaupun ada di sana Ibnu Mandah mengatakan hadis ini kurang sahih. Nah, kerana hadis ini sebenarnya hadis ni dia datang riwayat melalui Kabsyah binti Ka'ab Ibnu Malik. Nah, Kabsyah Ibnu Ka'ab Ibnu Malik ni duduk
apa dia tu duduk